Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai increase and decrease of an interval. Kita akan mempertimbangkan selang. So, jadi kita pertimbangkan satu graf umum macam ni dulu. So, graf ni kalau kita lihat sama-sama, dia ada beberapa portion. Ada portion yang increase, ada portion yang decrease, ada portion yang increase mula dan akhirnya portion ini constant. So, jadi seperti yang kita semua maklum, kalau kita sebut graf itu increase, bermaksud kecerunan dia bernilai positif. Yang ni F prime dia, kecerunan dia bernilai positif. Lepas tu, kalau kita sebut decrease, maka kecerunan dia bernilai negatif. Dan increase dia positif balik. Dekat sini tiap F prime dia equal to 0 bermaksud tiada kecerunan. Okey, nampak tak point kat sini? Ada 0, 2, 4 kan? So, jadi kalau kita nak mempertimbangkan 0, 2, 4 ini, kita akan katakan apa? Pada bahagian ini, pada bahagian yang increase kat sini, kita katakan apa? Nilai-nilai X, ini adalah nilai X tau. So, jadi nilai-nilai X yang less than 0, kalau saya buat, saya tulis sikit, kita ada macam ni. Kita ada pada bahagian ini, kita ada X which is less than 0. Okey, pada selang ini dia adalah increase. Ini dia tak boleh sama dengan kosong tau. Kosong tu, ini adalah dia punya kita sebut critical value. So, nilai-nilai X yang less than 0 dia akan increase, tetapi untuk yang portion yang tengah-tengah ini, kita katakan nilai-nilai X yang duduknya di antara 0 dengan 2. So, pada selang ini dia akan decrease. Seterusnya pada selang ini pula 2 less than X less than 4. So, pada selang ini dia akan increase semula, dan pada selang ini X greater than 4 ini. So, ini adalah constant. So, dia tak ada increase, dia tak ada decrease, dia constant sebab dia tidak ada kecerunan. Okey. So, maksud dia dalam satu graf yang saya tunjukkan dekat sini, dia consist of 4 benda. So, portion pertama, portion kedua, portion ketiga dan portion keempat. So, inilah selang-selang yang boleh kita kategorikan, yang mana satu adalah increase dan yang mana satu adalah decrease, dan salah satunya adalah constant, dia tidak ada kecerunan. Right? So, jadi ini semua faham ya? Bila saya sebut F prime ni positif, bermaksud kecerunan dia positif. So, apa maksud kecerunan positif? Maksud dia, kalau kita diberi, kalau saya buat sikit ke sini, kalau kita diberi, let's say kita, if we are given fx satu function lah katakan kita dapat satu function macam ni. Lepas tu kalau kita cari f prime dia, kita akan cari f prime dia, kita akan dapat satu lagi. Lepas tu kita akan masukkan point tersebut macam ni kan, macam ni. Kita akan masukkan f0 ke ataupun mana-mana nilai kat sini. Mungkin kita boleh masukkan x tu sama dengan negatif 1 ke, contoh. Jadi apabila kita masukkan dekat sini f prime, katalah kita masuk negatif 1 kan, ini kita akan dapat satu nilai positif, misalnya dapat nilai 10 katakan. Ini kan positif kan. So, jadi ini yang saya masukkan, kecerunan graf tersebut pada titik yang diberikan adalah positif. Itu maksud dia. Jadi ini sebagai salah satu indikator yang memberitahu kita yang graf tersebut adalah increase pada bahagian-bahagian tertentu lah. So, macam tu. Macam ni So, case ini pun sama juga, decrease, increase, dan ini adalah constant. Okey. Yang seterusnya pula adalah, kalau kita nak kalau kita pertimbangkan portion yang graf increase dan juga graf decrease, saya kecilkan sikit kat sini, kita akan dapati bahawa benda ni berlaku. So, kalau kita pertimbangkan graf ini, kita lihat kita ada x1 dan x2. Ini nilai x1 dan nilai x2. Nilai y dia pula adalah f x1 dekat sini. Ini adalah nilai y dia.
ini adalah nilai Y dia. Jadi kalau kamu perhatikan graf ini betul-betul, kita tahu ya, ini adalah graf increase kan. Bila graf increase, kecenderungan dia adalah positif. Ini kita semua sedia maklum lah. So jadi bila dalam satu graf increase ini, kita perhatikan kat sini, nilai Y pada X2 lebih besar daripada nilai Y bagi X1, ya, ataupun nilai Y bagi X2 ini pada point X2 ini lebih tinggi daripada nilai Y bagi X1. So ini adalah nilai Y bagi X2 kan kedudukan dia lebih tinggi daripada X1 ni. So ini adalah dia punya situasi dia. Yang ini kita maklumlah kan, F prime dia greater than 0 bermaksud F prime dia positif kan. So ini yang warna biru ni dia merujuk kepada yang ini, yang merah ni. Ini ya, ini adalah increase. Sebaliknya untuk decrease, jadi kalau kita perhatikan dekat sini, nilai Y dia lebih rendah daripada nilai Y bagi X1. Nilai Y bagi X2 ni lebih rendah daripada nilai Y bagi X1 ini. So dekat sinilah. Ini adalah untuk graf decrease So ini lebih rendah daripada yang ini. Dan ini seperti biasa, ini merujuk kepada kecenderungan dia bernilai negatif, which is this part. Okay, so kita lihat satu bahagian lagi, iaitu to determine the increase and decrease interval. So macam mana kita nak menentukan selang, sama ada dia adalah suatu selang increase ataupun dia selang decrease, ya, selang menokok ataupun selang menyusut. Baik, kita pertimbangkan satu fungsi seperti berikut. Kita pertimbangkan fungsi yang ini, fx sama dengan x squared minus 4x plus 3. Okey, so jadi sebenarnya graf dia, kalau kita nak lakarkan graf dia, nak sketchkan graf dia, kita dapat ini, ya. So macam mana kita dapat ini? So kita boleh buat apa? Ingat lagi tak, kalau kita if we are given satu fungsi kuadratik, kita boleh buat apa? Kita boleh buat completing the square method kan. So by completing the square method, kita akan dapat satu bentuk yang di mana kita boleh kenal pasti dia punya x dan y dia. So jadi untuk mudahkan cerita, saya tak tunjukkanlah yang itu, tapi graf dia adalah berbentuk macam ni. Alright. Jadi dalam graf yang ini kita perhatikan, saya besarkan sikit. Kita perhatikan bahagian dekat bawah ni, yang ini, pada bahagian ini kecenderungan dia kosong, betul tak? Kalau saya buat garis tangent kat sini. So kecenderungan dia kosong. Ya, so maksud dia pada x sama dengan 2. So kita kena take note dekat sini. Yang ini ya. So kita kena take note kat sini. X sama dengan 2 satu hal. Ya, ini satu benda yang kita nak explore. Lepas tu kita ada nilai-nilai x yang kurang daripada 2. So kita ada nilai x yang less than 2 dan nilai-nilai x yang greater than 2. Betul tak? So jadi dia punya point yang penting adalah yang ini. Ini adalah point dia. Lepas tu kita nak lihat pada 2 tu, dan nilai x yang kurang daripada 2, nilai x yang besar daripada 2. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, apa yang berlaku kat sini adalah, kalau dia x equal to 2, maka dia punya apa? Dia punya gradient dia berapa? Kecenderungan dia adalah kosong lah. Maksud dia, secara umum dia, f prime dia adalah kosong. Tetapi pada x less than 2, lihat graf, kecenderungan dia adalah berapa? This part. Kecenderungan dia adalah, dia pergi ke bawah, betul tak? Adalah decrease. Maka kita boleh tulis kecenderungan dia less than 0, iaitu dia adalah decrease. Macam ni decrease. Dan yang ini pula, graf ini, this portion, kita perhatikan graf tu dia macam ni dan naik ke atas kan, naik ke atas, maka dia increase, betul tak? So jadi bila kita nampak macam tu, maka yang ini akan jadi f prime positif.
Macam tu. So dia akan jadi increase. Ini secara umum lah yang dapat kita cerap daripada graf tersebut. So jadi kita tahu selang x less than 2 adalah selang yang decrease interval, dan x greater than 2 is increase interval. Ini secara umum yang kita boleh dapat daripada graf tersebut. Baik, kita juga boleh tulis macam ni. Macam ni. Okay. So for increased interval, for increased interval, kita tahu bahawa f prime dia positif, betul? Increase kan? F prime dia, kecenderungan dia kan positif. So kita boleh tulis sebagai f prime greater than 0. So kita dapatkan f prime ni. Ini kan f. Ini kan f. F prime dia apa? So kita kena differentiate lah. Differentiate, maka kita akan dapat 2x tolak 4. Yang ni. So kita tuliskan kat sini 2x tolak 4 is greater than 0. Kita follow yang biru ni. Kita cuma dapatkan f prime je. Dan kita dapat simplifykan last kali, x is greater than 2. So selang yang increase adalah x besar daripada 2. Itulah selang increase. Betul tak dengan apa yang kita cerap tadi? Nampak? Nampak tak ini? Yang bawah sekali ni. X besar dari 2, f prime dia increase kan? So maknanya selang ini adalah selang menokok. Jadi untuk yang increase pun sama juga. Untuk yang decrease pun sama juga. Untuk yang decrease, kita lihat kat sini, kita tahu yang f prime tu adalah bernilai negatif, betul? So bernilai negatif, kita boleh tulis less than 0. So kita dapatkan f prime dia iaitu 2x tolak 4 less than 0, maka x is less than 2. So ini adalah selang yang decrease, dan sementara ini adalah selang yang increase. Okey, saya nak tambah sikit. Ini kita akan bincang dalam topik yang lain, tapi saya nak bincangkan juga dekat sini. Saya tulis kat sini, another way to do it is by using the table. So is by using the table. Table apa? Table bagi f prime. Ini kalau saya nak buat detail dia, table untuk apa? Ini adalah table of, detailkan dia, table of f prime x. Okey, so nanti kita akan belajar ya, table ni ada dua tau. Table ni satu, kita boleh buat table of f prime dan juga table of f double prime. Itu kita bincang kemudian. Tapi untuk video ini, table yang saya nak rujuk ni adalah table of f prime. Jadi kalau kita perhatikan, bila kita nak buat table, kita kena tahu apa yang dinamakan sebagai the critical value. So bila kita sebut critical value, kita kena buat apa? Ni warna biru ni penting. Iaitu kita kena dapatkan, kita kena buat f prime tu equalkan dengan 0 terlebih dahulu. So bila kita dah buat f prime equal to 0, kita selesaikan, iaitu kita dapat 2x tolak 4 equal to 0, maka kita dapat x sama dengan 2, betul? So ini adalah critical value. Critical value. So kalau kita lihat pada rajah ini, yang ni, graf ini, mana critical value? Ini adalah critical value. Di sini, iaitu x sama dengan 2 kan. So this is the critical value. So dekat sini. So jadi once kita dah dapat critical value ini, kita dah boleh start generate table. So bila kita nak buat table itu, kita buat macam ni. So tadi saya sebut dia table of f prime, betul? So maksud dia, ini table dia, ini adalah f prime dia. Ini f prime ya, bukan f. Dia adalah f prime, iaitu kita kena ambil 2x tolak 4 tu. Jangan ambil fx, itu function yang asal. Kita kena ambil f prime, kena considerkan 2x tolak 4. Letak f prime tu dekat sini. Lepas tu yang ke atas kat sini, kita akan considerkan beberapa part. Yang pertama sekali kena considerkan yang ini, yang x sama dengan 2 tu. Kan kita dapat critical point tu 2, betul tak? Kita letak dulu yang ini. Lepas tu kita akan considerkan dua bahagian yang sebelah kiri dan sebelah kanan. So kalau ini 2, kita nak considerkan nilai-nilai x yang less than 2, iaitu kat sini. Lepas tu nak considerkan nilai-nilai x yang greater than 2, iaitu yang ini. So maksudnya kita akan dapat apa? Kita akan
dalam table ini kita akan buat ini dulu. Lepas tu kita akan buat 1, 2, 3. Nampak tak? So bila kita dah dapat benda-benda yang kita perlukan, maka kita boleh isi macam ni lah. Kita boleh isi, ambil satu nilai contoh. So x sama dengan 2 ni memang dah 2 lah. Lepas tu x less than 2, ambil satu nilai contoh yang hampir dengan 2. So saya katakan saya ambil 1.5. Ini nilai contoh je ya. Lepas tu yang ini pula x greater than 2. So maksudnya saya nak ambil satu nilai contoh yang hampir dengan 2. So saya considerkan 2.5. Okey lah tu. So masukkan nilai-nilai yang warna merah ni ke dalam f prime ni. Tengok apa jawapan dia. So apabila kita masukkan 1.5 ke dalam sini, kita akan dapat satu nilai negatif. Kita nak ambil dia punya sign saja. Nilai tandaan positif negatif saja. Tak perlu nilai. Ya. So bila kita masukkan 1.5 ke dalam sini, kita akan dapat satu nilai negatif. Kita tulis negatif saja. Lepas tu dekat sini, bila kita masukkan 2 ke dalam sini, kita dapat kosong. Dan bila kita masukkan 2.5 kat sini ke dalam sini, kita dapat satu nilai positif. Jadi kita tahu bahawa f prime pada selang ini bernilai negatif. F prime pada nilai 2 dia adalah kosong, iaitu dia tak ada kecerunan. Dan f prime pada 2.5 pada selang x greater than 2 ni dia adalah positif. Jadi kita katakan kecerunan dia pada selang ini adalah decrease sebab kita dapat nilai negatif kan. Sementara kecerunan pada selang ini kita dapat positif, maka dia adalah increase. Jadi overall dia punya shape dia akan dapat macam ni lah. Dapat macam ni lah sebab tengok ya, ini kalau kita buat dalam bentuk macam ni kan, kita buat garis anak panah katakan, dia decrease kan, decrease akan jadi macam ni kan, decrease macam ni, betul, macam ni. Lepas tu kosong ni apa? Kosong ni adalah tak ada kecerunan, betul, dia akan macam ni, macam ni. Lepas tu dia increase balik kan, dia increase balik macam ni. So nanti bila kita nak lihat lakaran dia, kita nampak arah dia macam ni, ke bawah, straight, ke atas. Jadi kita boleh agak dah, graf dia akan jadi macam ni, ke bawah, macam tu. So yang straight ini indicate that this part, yang ni, bahagian ini, dia tak ada kecerunan. Ya, dia tak ada kecerunan. Itu adalah yang bahagian ini ni. So jadi kita dah boleh jangka bentuk graf dia macam mana. So bentuk graf dia adalah macam ni lah ya, overall shape. Samalah dengan graf yang tadi yang kita buat tadi tu. Yang ini. Dia jadi samalah. Graf dia macam ni. Cuma ini dia lengkap lah. Yang tadi kita nak sketching je. Okay guys, so next kita nak lihat pula sedikit mengenai concavity. Concavity ni kita akan bincang dalam subtopik lain, tapi kita perkenalkan dulu kat sini. Okay, concavity So to relate concavity with the f prime, let us consider the following example. So cuba kita perhatikan dekat sini. So graf kuadratik yang kita nampak dekat sini, dia ada dua graf kuadratik ya. So yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk graf yang pertama ini, kalau kita perhatikan graf kuadratik ini, graf senyum ni graf senyum. So kita start graf tu dari belah kiri. So bahagian kiri ini dia punya kecerunan adalah negatif sebab dia ke bawah kan. So decrease. Lepas tu kecerunan dia kosong. Lepas tu kecerunan dia positif pasal graf tu naik. So jadi untuk kes yang macam ni, yang ini ya, dia punya concavity ni ya, kita sebut dia concave up. Dia punya ini ini kita katakan concave up, di mana kalau kita nak relatekan dengan f double prime ya, terbitan kedua, kalau kita cuba function tersebut, kita cuba dapatkan terbitan kedua bagi fungsi tersebut, nilai f double prime tu sentiasa bernilai positif.
maka ini adalah satu indikator yang menunjukkan dia adalah concave up. Dan apabila kita ada concave up macam ni, dan kita boleh relatekan, okey, dia punya kecerunan start dengan decrease, lepas tu kosong, increase, dia akan consist satu point dekat sini, kan? Ini adalah critical point lah. Dan dalam contoh ini, critical point ini adalah minimum point. Boleh? So ini adalah concave up. Ingat ya, concave up bentuk dia up macam ni, cawan tu dia naik ke atas macam tu, dan nilai f double prime positif. Sebaliknya, untuk yang graf masam ni, yang ini adalah concave down, ya, concave down. So dalam untuk concave down, kecerunan dia start dengan positif, lepas tu kosong, lepas tu negatif. Ini adalah ciri-ciri dia, ya. So untuk concave down, kalau kita nak relatekan dengan double prime dia, sorry kat sini ada sedikit pemutulan, ini double prime ya, terbitan kedua dia kat sini, terbitan kedua ini mesti terbitan kedua, f double prime. Nilai f double prime dia bernilai negatif. Maksud dia, kalau kita diberi satu fungsi f, kita boleh dapatkan f prime, kita boleh dapatkan f double prime, dan kita cek f double prime tu positif ke negatif. Kalau f double prime tu negatif nilai dia, maka dia concave down. Semacam ni lah. So maknanya inilah perkaitan di antara second derivative dengan first derivative. So second derivative mainly kita akan rujuk kepada concavity. Dia sama ada up atau down je. Okay ya. So kita lihat contoh ini. Contoh ini sebenarnya contoh yang tadi. Contoh tadi. Jadi kita perhatikan. Okay, contoh tadi kalau kita perhatikan yang ini, dia concave up ke down? Ini concave up betul tak? Ya, ini kan concave up kan? Jadi seperti yang saya sebut tadi, kalau dia concave up kat sini, nilai f double prime dia adalah positif, betul? So supposed to be positive. Dia must be positif untuk concave up. Baik. Kalau kita pertimbangkan contoh yang tadi, yang ini, kita boleh lihat fx adalah x squared minus 4x plus 3. Kita dapatkan first derivative f prime, iaitu 2x tolak 4. Cuba kita dapatkan second derivative f double prime. So kita akan differentiate daripada the first derivative kan. So kita akan dapat 2. Nampak tak 2 ni kan positif, betul tak? So ini adalah satu indikator yang menunjukkan dia adalah concave up. Alright. So ini adalah pengenalan untuk concavity, di mana kita akan bincangkan di topik yang akan datang concavity. Lepas tu kita bincangkan pula kegunaan second derivative, ada pula nanti inflection point dan sebagainya kan. So itu kita akan sentuh dalam video yang akan datang. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita. Thanks for watching. See you in the next video.